Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini kita dapat menyambung perbincangan kita dalam tafsir Pimpinan Ar-Rahman, yang mana dalam kuliah yang lepas kita baca sehingga ayat yang ke-31, dan dalam perbincangan yang lepas antaranya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh ataupun memerintahkan kita supaya membantu kaum kerabat kita, membantu orang-orang miskin dan juga orang-orang yang musafir yang kehabisan bekal belanja dia. Walau manapun dalam kita membantu orang ni, Allah SWT berpesan supaya kita tidak terlalu boros sehingga sampai ke mereka membazir. Kerana membazir itu ataupun sikap bazir, membazir itu adalah perangai ataupun perbuatan syaitan. Dan Allah SWT juga menyebut bahawa rezeki ini dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita manusia dilarang untuk membunuh anak-anak sebagaimana yang dilakukan oleh orang Arab, sebahagian pada orang Arab jahiliah pada ketika itu. Selain daripada membunuh anak perempuan kerana nak jaga daripada malu, mereka juga membunuh anak-anak lelaki kerana takut apa ataupun takut miskin, dan mereka takut tidak mampu untuk memberi makan kepada anak-anak dia. Tuhan kata semua ini makhluk ini dalam jaminan rezekinya, dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malam ini kita sambung sedikit lagi dalam ayat yang seterusnya, itulah ayat yang ke-32 surah Al-Isra, surah yang ke-17, juzuk yang ke-15. Dalam ayat ni berbunyi auzubillahi minasyaitonirrajim wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat yang membawa kepada kerosakan. Ya, jadi dalam ayat lepas tu larang kita ni wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana takut miskin. Ayat ni pula larangnya Tuhan daripada mendekati zina dan juga perbuatan zina itu sendiri. Sebab takut kita salah faham bila kita baca wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Orang ingat, setengah orang dia ingat zina boleh lah, tak bolehnya mendekati. Jadi kata ulama, bila mendekati pun dilarang, perbuatan itu sendiri lebih besar lagi keburukan dan larangnya dia. Jadi oleh kerana zina ni dia ada mukaddimah, dia ada permulaan dia, maka sebab itulah Al-Quran melarang kita mendekati perbuatan ataupun mukaddimah mukaddimah yang membawa kepada zina tersebut. Dalam syair Arab disebut nazratun fabtisamatun fasalamun fakalamun famau'idun faliqa. Dia sebut dalam syair Arab tu, dia kata mula-mula ni dia start ke apa? Nazratun, tengok dulu mu tengok aku tengok mu, suruh kena. Fabtisamatun, lepas tu sengih ataupun senyum. Fabtisamah, mula tengok tu, bila suruh kena senyum, waktu senyum hak ni pun senyum. Fabtisamatun fasalamun, lepas tu baru tegur. Tegur ni bisalah assalamualaikum, tak jawab dosa. Kalau gitu seolah gitu. Jadi fasalamun tegur dulu. Fasalamun famau'idun, lepas tu janji nak jumpa mana. Jumpa situ ke jumpa sini ke, cari tempat-tempat hak orang tak boleh kacau, orang tak boleh ganggu. Famau'idun janji faliqa'u, lepas tu temulah. Bila temu tu lah boleh menjatuhkan ataupun menjadikan seseorang itu terjerumus ke dalam perbuatan yang tidak baik. Jadi ni mukaddimah ni kena dielok. Sebab tu kita diajar supaya menjaga pandangan kita orang lelaki terutamanya, menjaga pandangan. Orang perempuan pun sama-sama kena jaga juga pandangan dua-dua ni, sebab daripada pandangan tu. Orang Melayu kata bila mata bertemu mata. Jadi bila tengok mu aku, di situ boleh membawa tarikan. Tengok ni bila perlu saja. Tengoklah cukup, tak payah ulang. Dan tengok yang perlu. Contohnya doktor nak periksa orang sakit,
Cikgu nak mengajar anak murid boleh tengoklah, tidak kata masuk kelas kejar mata. Mengajar dalam kejar, tidak gitu, tapi lihat ni dengan keperluan dan dengan kesopanan. Tidak lihat dengan ghairah, tidak lihat dengan nafsu. Itu disebut gitu. Jadi perbuatan-perbuatan itu yang mendekatkan ataupun mendorong kepada zina ni dilarang. Sebab tu dalam Islam nombor satu sekali berpakaian. Orang puan ni diminta supaya menjaga aurat dia. Orang lelaki pun disuruh jaga aurat, tapi orang puan lebih lagi, sebab sifat orang lelaki ni kalau kita baca belajar ilmu psikologi, dia tertarik dengan pandangan. Orang jantan ni cukup dengan tengok ya. Dia rang tu mari. Rang tu mari. Orang puan lain. Psikologinya orang puan kalau setakat tengok ni dia tak ada perasaan apa-apa. Tapi orang lelaki ni dia tengok tu sendiri boleh mendorong perasaan dia. Maka sebab tu lelaki lah disuruh jaga sangat pandangan, dan orang puan jaga aurat. Jangan pakai pakaian ketat, pakai mendedahkan, sebab dia mendorong. Sebab dia mendorong orang. Jadi orang kata kalau bukan kerana orang pakai seksi. Hak kena rogo tu dia kata, hak pakai tudung, hak pakai baju kena rogo, memanglah. Mangsa rogo ni macam-macam. Tapi kenapa orang ni terdorong untuk merogo? Sebab dia tengok. Dia tengok wanita yang berpakaian seksi, wanita yang mendedahkan aurat, dia nak pelepah nafsu dia kepada orang itu tak boleh. Maka dia cari sasaran. Cari sasaran telah jumpa hak pakai tudung ke, hak tutup molek ke, budak ke, orang tua ke. Dia cara dia nak pelepah. Tapi pucuk mari dorongnya, apa dia berasa. Apa mari perasaan dia nak merogo tu, kerana daripada pandangan itulah. Maka sebab itulah lelaki disuruh menundukkan pandangan. Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Orang lelaki pula yaghdudna absarahum. Yaghdudna absarahum, pandangan dia kena rendah. Orang puan kena tutup aurat. Sebab bila orang puan ni pakat jaga, tidak berpakaian seksi, tidak berpakaian ketat, tidak mendedahkan aurat, dia menguraikan dorongnya ataupun menghalau dorongnya lelaki yang liar nafsunya ni daripada melakukan perbuatan rogu. Itu kita kena faham situ. Sebab ada orang berujuh. Ada orang berujuh, saya kaji dengan orang berujuh. Ada kata hak kena rogu tu bukan hak seksi. Hak pakai tudung pun kena rogu macam dulu kan, kena rogu atas bah. Seorang cikgu pakai tudung molek ke apa, driver bah ni buat lari dia atas bah, rogu atas bah, bunuh atas bah. Lama banyak tahun lepas berlaku peristiwa. Jadi dia ni tidak pakai seksi, betul lah. Dia mangsa rogu ni boleh jadi macam-macam, macam budak. Budak ni seksi kok mana budak. Tapi kenapa orang ni merogo? Punca merogo ni kalau kita baca dalam tulisan kaji orang buat, antaranya pandangan lah. Sebab dia terdedah, dia melihat benda-benda yang menaikkan syahwat dia. Maka situ ada timbal balik. Orang lelaki kena jaga pandangan, orang puan kena tutup aurat dengan baik supaya terpelihara orang lain daripada jadi mangsa. Ini dimasuk wala taqrabu zina. Kemudian yang kedua, sebab itu Islam juga melarang kita bergaul dengan bebas. Bergaul boleh lelaki puan, tapi dia ada batas tara. Sama lelaki lagu lain, ada sopan pergaulan. Lelaki dengan puan lagu lain. Lebih lagi orang puan kalau ada suami. Sebab tu bila kita kerja di pejabat, kita ada untuk lelaki dah, macam tu kena jaga perangai di pejabat. Jangan buat tak tu kalau. Ni kadang-kadang kita tengok buah tu satu hal, duduk dekat-dekat, patut cuik cerapik. Cuik cerapik, lelaki puan ni tak ada tara. Walaupun boleh jadi tak ada niat, mula-mula tak ada niat lah. Tapi kalau acak-acak duk main setuh, akhirnya boleh jadi terlajuk. Jadi sebab tu bila kita pergi kerja, kita orang lelaki pula gitu juga. Kena tahu dengan orang puan ni, kita nak kecek lagu mana cara, kedudukan, apa perhubungan. Orang puan pula gitu juga. Sebab tu orang puan, dia tak boleh kecek manja-manja dengan orang lelaki. Dia kena kecek sterik. Duk main manja-manja, lembek pun beledor. Bagi contohnya, orang akan terpesona dengan dia. Jadi itu penting benda-benda lagu ni kita kena jaga. Bukan tak boleh gilasur pejabat. Tapi kalau kita kerja pejabat, selain pada minta izin suami, kita kena jagalah, kita kena ingat, kita ni, kalau kita ada tok lelaki, kita bini orang. Kalau jadi tok lelaki orang pun kena ingat, dia ni tok lelaki orang. Jadi pakat jaga barang lagu tu. Pergaulan tu, pergaulan yang sopan, pergaulan yang ada batas. Ini kadang-kadang kita tengok di pejabat, kadang-kadang itulah, pergi makan sekali, jatuh teno sama sore lagi.
ni ada tok lelaki, ni ada bini tapi yang pergi makan tu supaya lelaki bini. Pergi makan situ, makan sini, pah duk bersaing dalam jabat apa semua, cuik cerapik. Jadi benda-benda lagu ni kita kena pakat jaga, pakat beringat. Sebab apa? Sebab dia boleh mendorong kepada perbuatan yang keji, iaitulah perbuatan zina. Dan zina ni Tuhan kata dalam ayat innahu kana fahishatan. Ulama kata bila Tuhan guna perkataan fahishah ni suatu benda yang besar, kejahatan yang besar. Sebab tu Tuhan kata fahishah. Dia tidak kata benda buruk saja, tapi dia sebut fahishah, satu tanda perbuatan yang buruk yang besar. Wasa asabila, dan satu jalan kejahatan yang berbesar keburukan. Sebab nombor satu zina ni dia maruah jatuh. Maruah lelaki, maruah perempuan. Orang puan pun jatuh maruah dia kerana membenarkan dirinya disetubuhi oleh orang lain. Orang lelaki pula mensetubuhi orang yang haram pada dia. Jatuh maruah. Dua-dua tak ada maruah. Yang kedua dia membawa kepada percampuran nasab keturunan. Tak tahu benih siapa. Benih siapa. Contohnya kalau dia ada tok lelaki, dia berzina dengan orang lain. Bila berzina dengan orang lain ngandung. Tak tahu anak tu anak dia anak dengan tok lelaki ke anak ngau tu. Dia tak tahu, jadi bercampur. Katalah anak tu kandungnya itu daripada perbuatan zina. Tak tahu. Dia tak tahu, tok lelaki tak tahu. Bila beranak buh nama bank kepada suami. Bila bank kepada suami, sedangkan budak tu bukan anak yang sebenar, anak haram. Kalau dia puas, jadi masalah. Jadi masalah. Laki boleh kira lagi, kita kata. Kalau puas berat lagi masalah. Sebab apa? Nombor satu, bila budak ni lahir, dia dengan ayah dia tu, dia bukan mahram. Dia orang asing. Sebab dia ni bukan keturunan ayah dia. Dia ni benih orang lain, suku sakak. Dia tu boleh kahwin pula dengan ayah ataupun suami kepada mak dia tu. Situ. Lepas tu aurat, gapo semua aurat. Pas esok kalau nikah. Pada contoh bila nak nikah, dia ni anak yang tidak cuci. Dalam istilah kita berlalu dia panggil anak tidak cuci. Ataupun kita kata anak haram. Dalam bahasa yang kasar, anak haram, anak zina. Dia ni wali dia nak nikah. Dia ni bukan anak kepada kahwin ni. Kahwin ni tak tahu. Dia jadi wali. Wali nikah. Nikah tu tidak sah. Ataupun dia cuma akad nikah. Sedangkan budak ni bukan anak dia. Benih orang lain. Bila akad nikah tu tidak sah. Bila tidak sah, budak ni pula duduk dengan suami tu duduk dalam keadaan zina pula. Berzina pula. Pasal perkahwinan itu tidak sah. Bila perkahwinan tidak sah, hubungnya dia suami isteri itu menjadi zina sepanjang masa. Tubik anak pula, anak zina pula. Allah. Jadi tak habis penyakit. Penyakit itu berterusan. Papa ke anak cucu sebagainya. Kait dengan saka, kait dengan aurat, kait. Banyak perkara lah. Punah janin habis. Punah janin habis. Jadi ni lah pentingnya kena jaga. Bercampuran nasab keturunan. Lepas tu manusia ni kalau lok dengan perbuatan berzina ni, kita ni turun tarah. Tak ada beza dengan natal lah. Jadi sepuluh kambing lembu, ayah itik. Tak kira gapo, tengok ayah mau sebut sama ayah. Dia naik syekh kat tak cara dah. Tak menapuk ayat tin hamba. Mak dia ke, adik dia ke, anak dia ke, asal tin hamba. Padai pula atas tangga masjid buat kerja. Depan-depan tu email tak cara. Tu nak ayat. Tu bahasa menati ayat, padai dengan ayat menati ayat kita kata. Tapi lagu itulah manusia ni kalau kita lok berzina dengan bebas, hidup dengan bebas, lagu tu tak ada nilai sikit abuk dah. Maruah tak ada, harga diri tak ada. Jadi sepuluh lembu kambing, ayah itik, kambing binging. Jadi lagu tu. Jadi sebab itulah dalam Islam ni disebut sebagai fahishah. Salah satu daripada dosa besar, dia ada 7. Dalam hadis tu dosa besar ni antaranya lah berzina. Jadi Quran ni pesan pada kita wala taqrabuz zina. Maka sebab itulah bila kita ada kuasa di pejabat ke, dalam kampung ke, dalam kerajaan ke, kita kena ambil peraturan-peraturan yang boleh menjauhkan anggota masyarakat daripada perbuatan zina. Sebab tu kerajaan dia kena cari jalan ngatur. Tidak salah kerajaan ni buat peraturan-peraturan yang tidak bukan nak sekat orang tapi mengatur kehidupan. Mengatur kehidupan. Contoh mana tak siwi capur gaul secara bebas buat majlis ke, ada peraturan tempat duduk ke, gapo ke semua. Orang tidak faham, dia kata menyusahkan orang. Tapi nak ayat kita ni perlu ada batas tara dalam kehidupan. Sebab tu saya sebut jambil tu ada jambil jatuh tino. Bapa kita tak lepas gitu ya, pakai kecing berok ikut dia masuk.
Negeri orang putih hok bebas, setara tu tolu bebas tu. Kalau kita gini orang putih, dia ada jambil untuk orang jantan, jambil untuk orang tino. Dia tak boleh masuk kursi, terawak masuk, kita masuk jambil orang tino. Oh, bergeger kena igat. Ngeriput polis ni kau pengawal igatlah kita. Tu setara tu bebas, ada taruh, ada tempat dia kena bagi. Ni bahagian lelaki, ni bahagian perempuan. Tu setara tu nak royak. Padahal kalau kita tengok di Bangkok ni ada bah untuk wanita, ada bah untuk lelaki. Pasal dia tahu bila duduk sesok-sesok lelaki puan ni ada orang ambil kesempatan untuk apa ni setuh orang puan. Jamuh dalai-dalai ramai-ramai tak tahu siapa dia. Kabar-kabar tangan mari. Pamuh punggung, jamuh dada, jamuh macam-macam lah. Jadi sehingga kerajaan dia buat peraturan ada bah untuk lelaki, ada bah untuk wanita. Nak bila manusia ni bebas, dia jadi masalah. Pasal bukan semua orang jujur. Boleh jadi hak jahat ni seorang, tapi kerana jahat seorang ni lah kelai kabut habis orang lain. Sebab dalam kampung ada seorang orang curi pada dah. Tak nanti ramai. Seorang yang orang curi dalam kampung. Habis orang kelai kabut. Orang ada kereta baru tak jendela tidur, orang rumah tak berapa, boleh koci tak jendela tidur. Mari masjid pun kenali takut ilah lepas. Takut ilah kasut. Ni mari tempat ibadat dah kenali juga. Oh tu dia bakat lorak belakang lepas maya tak ada apa-apa hungga lagi takut ilah lipat. Takut ilah kasut ilah lipat. Jadi setara tu sampai mari masjid pun kira ada sore jahat. Pada sore orang jahat kalau habis segala orang. Jadi ini nak ayat contoh. Maksud sebab itulah dalam Islam ni antara dia larang ni wala taqrabuz zina. Jangan kamu menghampiri perbuatan zina kan dia ni fahisyatan wasa'a sabila. Bawah ni dia tulis Allah Ta'ala melarang dari menghampiri apa-apa jua jalan yang membawa kepada zina, apalagi perbuatan zina itu sendiri. Kerana yang demikian bukan sahaja satu perbuatan yang terang kejinya, tetapi juga menimbulkan berbagai kerosakan dalam masyarakat. Di antaranya merosakkan nasab keturunan, mengembangkan penyakit yang berbahaya, menimbulkan pergaduhan dan pembunuhan. Kerana suami atau waris sudah tentu akan menyerang lelaki yang berzina dengan isterinya atau dengan perempuan yang menjadi daging darahnya. Ini dia katakan jalan yang buruk. Sebab tu pernah berlaku zaman Nabi yang pernah sebut hadis ni. Dari satu hadis ni agak panjang juga. Satu kali orang ni baru masuk Islam. Dia ni nafsu kuat. Makan sup beluk, makan tukar ali berapa ni. Jadi dia pergi jumpa Nabi. Lepas dia ngucap dua kali masyarakat apa dia jumpa Nabi. Ya Rasulullah, hak mu suruh tu boleh berlaku buat. Tapi aku ni nafsu kuat dia kata. Nafsu kuat tak boleh tengok orang puai. Tengok orang tino naik syawak lalu. Boleh kau tak kalau aku berzina? Sebab aku payah nak tinggal. Terkejut. Dalam tempat orang ramai. Dah kalau kita dalam masjid lah. Dalam masjid Nabawi tu dia tanya, "Bolehkah aku berzina ya Rasulullah?" Sahabat ni nak naik angin dah tanya lagu tu depan-depan Nabi, depan ramai. Nak kita ipah kepala. Nabi kata tunggu dulu. Panggil mari dekat aku. Dia pun mari duduk ngadak depan Nabi. Nabi tanya, "Mu kau hak minta nak zina?" Dia kata, "Saya lah." Lalu Nabi kata, Nabi nak ayat cara Nabi nak beri kesedaran kepada dia ni tentang keburukan zina. Hadis ni panjang, ada dua riwayat Muslim dan Bukhari. Jadi Nabi sebut atuhibbuhu ala ummika. Tu dalam bahasa Arab dia. Kamu suka ke tak orang berzina dengan mukmu? Kalau orang berzina dengan mukmu aku mana? Dia jawab fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Minta jauh lah. Kalau kita agak minta jauh melekat 44. Mana mak ngayah aku jadi tebusan. Mana tak si orang berzina dengan mak aku. Fidaka abi wa ummi ya Rasulullah. Ni istilah orang Arab dia guna. Lalu Nabi kata atuhibbu ala zaujati. Mu suka ke kalau orang berzina dengan bini mu? Dia jawab fidaka abi wa ummi. Suka juga dia jawab. Tak sukalah. Kalau orang berzina dengan anak puan mu, tak si juga. Jadi dalam hadis itu disebut Nabi tanya sesa dengan mak saudaramu, dengan adik-beradik puanmu, dengan cucumu, dengan natumu, dengan netok nenekmu, mu suka ke tak? Nabi dia jawab semua tak suka. Lalu Nabi kata orang lain pun lagu tu juga. Kalau mu tak suka orang berzina dengan binimu, orang lain pun tak suka juga. Kalau mu tak suka orang berzina dengan anak tinomu, orang lain lagu tu juga. Kalau mu tak suka orang berzina dengan apa ni adik-beradik tinomu, orang lain pun lagu tu juga. Serupa Nabi kata. Kalau mu tak suka orang buat atas keluargamu, orang lain pun lagu tu juga. Barulah dia memikir. Dia memikir menengung dia dengar.
Mikir dengar, barulah dia nampak apa antara sebab apa Islam ni lari berzina. Sebab benda tu tak ada orang suka. Orang berzina boleh jadi suka, dia boleh pelepah nafsu dia. Tapi kalau orang buat kepada bini dia lah gitu. Orang kecek bini dia buat lari, berzina dengan bini dia, berzina dengan anak dia. Dia lagu mana perasaan dia? Pagi royak pula, oh, anak kawan tu aku bawa rata dah. Pas situ, pas sini. Lagu mana perasaan dia? Tentulah timbul perasaan malu, perasaan nak marah. Jadi Nabi kata lagu itulah orang lain pun. Orang lain pun ada perasaan tu, lagi ada perasaan, orang lain pun ada perasaan. Lalu Nabi letak tangan di dada kawan ni. Letak tangan Nabi baca doa. Allahumma tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Wahai Tuhan, bersihkanlah hati orang ni dan jagalah kemaluan dia daripada perbuatan zina. Jadi lepas tu dia tubik daripada majlis tu, dia cerita ke orang, lepas aku jumpa Nabi tak ada lah benda aku paling benci, aku paling tak suka, zina lah. Dia kata paling tak suka. Berkat. Pertama pasal dia faham. Dia faham apa Islam ni lari. Itu pentingnya ngaji tu. Pentingnya sedap, memang sedap lah. Lepas angin, tamu kalau jenis market tu ke ahli sokmo, sok beluk tiap hari. Memanglah nak lepas macam perasaan tu. Tapi gapo dia kesal dia? Apa keburukan dia? Dalam ke mana perasaan orang? Sebab ni melibatkan orang. Kalau jahat kita seorang-seorang lain. Ni melibatkan orang, bini orang, anak puan orang, mak saudara orang, anak orang. Lagu mana perasaan? Baru dia faham, akhirnya dia tinggal terus perbuatan zina. Tapi nak ambil cerita dalam hadis ni, nak ayat, ini antara benda yang kita kena fikir. Bapa Tuhan ni melarang manusia ni daripada melakukan zina. Dan sebab tu Tuhan tahu ada manusia yang nafsu dia kuat. Nafsu dia kuat. Sebab tu dalam Islam diberikan kebenaran kahwin sampai 4. Sebab ada orang memang nafsu dia kuat. Dia mari 10 jadi lagi, Tuhan buat dalam tubuh dia ni lebih pada dia tak makan tu ke ahli. Tak ada gapo, tapi benda dalam tubuh dia tak tahu gapo dari segi sainnya, dia memang libido kalau dia panggil istilah tu, dia kuat. Jadi boleh jadi dia bini dia ni tak mampu nak layan dia. Sama ada bini dia ni tak pandai lawan dengan dia, ataupun bini dia ni nyakit. Dia ni tak boleh nak semacam. Tiap-tiap hari bagi contoh bini ni ada masalah penyakit, tubuh tak sihat. Maka sebab itulah Islam nak lepas kehendak syahwat ni, nikah sampai 4. Beri peluang sampai 4. Jadi gunalah peluang ni kau agama benar. Sebab tu orang puan pun kalau bintu suami dia ni ada masalah, tak boleh layan suami apa, dia kena beri pertimbangan kalau suami minta untuk berkahwin. Kecuali kalau saja-saja nak bini, tak ada basa-basa bini ni bila-bila masuk ready. Bila-bila masuk atas ready. Mana ya? Anytime, anywhere. Sebagai contohnya. Tiba-tiba nak pergi bini lagi, dia tak kena lagu dah lah. Lepas bini pula janguk, comel, habis teh. Nak pergi bini lagi, jadi tak kena lagu. Tapi kalau di bini ni uzur, pada contoh tak cekak, maka ada alasan. Jadi kena imbang banyak benda-benda gini. Jadi Islam ni, dia jaga, dia tahu sifat manusia. Ada manusia yang memang dia kuat nafsu dia. Secara semula jadi. Maka dia beri peluang nikah sampai 4. Tak tahu ke tak cukup lagi 4 ke? Melayu seorang, Cina seorang, India seorang, asli seorang. Ambil 4 jenis tu ada berlaku. Boleh berlaku. Kalau tak cukup lagi, ikat tiang, beri kenggor pun dia. Ikat batinnya kan lepas kenggor baru tahu. Jadi nak ayat tu cara agama, bui. Jadi Islam ni ambil kira sebab tu nak ayat Islam ni dia sesuai dengan apa ni? Sifat manusia, dengan perangai manusia. Dia ambil kira berlaku. Sebab tu dalam Islam disuruh menikah. Disuruh menikah dalam Islam ni. Nikah ni bukan atas kita. Kadang-kadang jadi wajib. Jadi wajib nikah. Kalau kita ngaji kalau kita sekolah Arab kan, tingkat terlima dia ngaji dah bab kahwin ni. Tingkat terlima dia ngaji. Dia kahwin ni ada perekat wajib. Wajib nikah, tak nikah tak boleh. Pasal dia kuat dah nafsu kan. Tak boleh tengok. Jadi pun anak lembu lopak macam ketung. Tak anak lembu galuk kan. Anak lembu lamuk dia nopak macam. Jadi dia ni nopak sama. Kalau tak lepas masalah besar. Jadi masa tu nikah tu wajib atas dia. Sebab kalau tidak menikah boleh menyebabkan dia melakukan zina. Mungkin dia pergi cari orang bujang, gapo semua, ataupun dia merogoh orang. Jadi nak selesai masalah dia, maka dia ni wajib kahwin. Ada keadaan biasa sunat. Ada sunat kahwin ni mana dia tak ada apa-apa. Dia ada perasaan tapi dia boleh kawal. Dia boleh kawal. Dia main bola, kau dia sepak tiang, kau gocoh batai pisang,
Baca tu hilang rasa itu. Jadi hak ni nak nikah pun boleh, tak sin nikah boleh. Tapi ada yang perekat haram kahwin. Dalam Islam pun ada kahwin tu haram. Lagu mana orang kahwin haram? Dia ni tak ada nafsu, tak ada gapo satu. Orang mati pucuk bahasa minta maaf kasar sikit boleh disebut dak temel dalam masjid. Takut temel marah depan ni tak panggil tu. Mati pucuk. Mati pucuk ni orang mati pucuk dalam Islam dia tak boleh nikah. Kalau dia nikah, dia kahwin tu haram bagi dia sebab dia pertama dia apa ni nak kata gapo bahasa yang sesuai. Bila dia kahwin dia tak boleh tunai tanggungjawab dia. Dia menyeksa pasangan dia pula. Sebab tu dalam Islam kalau nikah tiba-tiba suami ni mati pucuk ataupun ada masalah lain, dia panggil bini boleh minta cerai. Dia ada clause. Kalau kita guna bahasa undang-undang, dia ada clause dalam fiqh ni, isteri boleh minta cerai dengan suami antara sebabnya mati pucuk. Tak cakap siup, tak jadi. Tak cakap siup, tak cakap japi, tak jadi. Jetik pun tak bangun, tak boleh buat gambar satu. Ataupun dia ni dalam satu istilah dia panggil orang sepotong. Orang sepotong ni tak ada, kemaluan dia tak ada. Dia mungkin dia accident putus. Tuanya stadium nah. Senamai tua tak senamai tua lah ada belakang dia. Tapi bagi tak ada. Bagi tak ada dengan dia. Tak boleh nikah, nyanyo. Jadi pada waktu tu bini ni dia boleh minta cerai, minta fasakh. Pasal dia tak boleh menunaikan tanggungjawabnya sebagai suami. Siapa perekat tu nak ayat. Jadi waktu tu dia ni haram nikah. Kalau dia tahu dia tak boleh buat, tak tahu satu tebing minta anak orang. Dia tawar 10,000, 15,000 mas kahwin pun tak boleh sebab dia tentunya tak boleh buat. Sebab salah satu tanggungjawab suami bila berkahwin ialah mesti memenuhi tuntut teh nafkah batin isteri dia. Sebab tujuan perkahwinan ni antaranya selain daripada menyalurkan syahwat manusia, kata ulama, ialah untuk melahirkan zuriat. Jadi zuriat ni lahir melalui perhubungan lelaki dengan perempuan. Kalau tak ada perhubungan lelaki dengan perempuan, tidak adalah zuriat. Maka sebab tu salah satu benda wajib bagi seorang suami untuk apa dalam hubungan rumah tangga ialah memenuhi tuntutan batin isteri dia. Hak tu penting kena faham situ. Sebab Tuhan sengaja buat pasal kalau kita tengok tujuan apa Tuhan ni dok win nafsu ke manusia supaya dia berkahwin. Karena dengan perkahwinan ini akan melahirkan keturunan. Bila ada keturunan, kehidupan ni berterusan sampailah kiamat. Kalau bakat tak sini nikah belaka. Lepas kita mati anak tak ada ke apa, siapa dia nak ni? Nak hidup. Buat masjid besar gini mau juta-juta. Hutang pun tak habis bayar lagi. Tiba-tiba bakat tak kahwin belaka, siapa dia nak main mayar lepas ni? Sebagai contoh. Dari situlah pentingnya zuriat. Sebab zuriat ni akan mari jadi makmum kita, makmum jemaah, makmum jemaat, makmum sembahyang raya. Tapi kalau orang semua pakat tak nikah, pakat tak beranak, tak ada. Habis orang tua-tua ni kan. Akhir tinggal gitu ya masjid. Tok Ime tak ada, Tok Bila tak ada, makmum tak ada. Akhirnya tak ada gambar satu. Jadi tujuan kita faham. Kita faham tujuan ni sebab dalam kitab disebut di antaranya tujuan perkahwinan at-tanasul, iaitu untuk melahirkan zuriat. Maka sebab itulah suami kena sihat, isteri juga kena sihat. Supaya tujuan melahirkan zuriat itu tercapai melalui kesihatan suami dan isteri. Kalau dia ni lemah, dia kahwin, dia kena berubat. Tak boleh buat lok gitu. Tak boleh, dia kena ikhtiar berubat. Sebab tu jadi agah kalau kita orang lelaki tiba-tiba lemah, awak tak tahu, tak boleh. Kena fikir tanggungjawab kita. Jangan buat metor tak tahu kalau gitu. Bini tak ayat kat orang. Betul lah dia tak ayat orang, tapi kita menzalimi dia. Maka kita kena ikhtiar lah kalau ni macam-macam kan. Obat kalau kita tengok pening kadang-kadang terbaca resep korban. Macam-macam jenis obat ada, tapi beringatlah takut kena hok jadi masalah. Baru ni mati seorang. Apa pasal tak turun. Dia pergi makan obat tu tak turun. Tak turun, jenguk semacam berapa jam jenguk. Akhirnya mati kita. Ada baca sebab khabar. Terkejut baca. Aku baca juga, muka pelik berita. Hamba baca, dia berumur, dah umur dalam berapa puluh tak tahu. Jadi dia ni berkali-kali dia suruh lemah, dia pergi beli obat. Nyo keping kedemo lagu mana tak tahu. Makan obat tu, bangun sungguh tapi kak 4 jam tak turun. Tak padan dengan dia. Makan obat yang tidak dikawal oleh Kementerian Kesihatan lah. Waktu kena beringat nak beli tak kali. Akhirnya terkena kepada jantung. Beri pada jantung dan menyebab akhirnya mati. Meninggal pucuknya kerana tak ada. Dan orang mati kerana Viagra ni banyak kes dah.
Dalam laporan ambo duk baca laporan tu, ramai juga orang mati kerana Viagra. Mati kerana Viagra. Jadi benda-benda gini ni kena beringatlah. Kena beringat supaya kita ni tidak lebih dan tidak terkurang daripada apa yang digariskan oleh agama. Jadi balik pada cerita kita waktu kena melalui perkahwinan nak mengelak daripada zina ni, antaranya menundukkan pandangan orang puan ni berpakaian yang sopan dan kahwin. Kalau tak boleh kahwin juga, dalam hadis Nabi kata puasa. Orang yang ada nafsu kuat, dia nak kahwin tak boleh, tak mampu, duit tak ada gapo, puasalah. Pak puasa ni fa innahu lahu wijaun. Puasa ni boleh melemahkan syahwat kita. Sebab bila kita lapar, letih, dia kena lalu dah. Kena menggodek perut lapar gapo ni, nak tengok kat orang pun tak sedar. Jadi puasa ni antara cara kita menjaga diri kita daripada maksiat dan juga zina. Ayat seterusnya, ayat 33, larangan lagi Tuhan kata wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultana fala yusrif fil qatli innahu kana mansura. Dan janganlah kamu membunuh diri seseorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Dan sesiapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah menjadikan warisnya berkuasa menuntut bela, menuntut balas. Dalam pada itu janganlah dia melampau-lampau dalam menuntut balas bunuh itu, kerana sesungguhnya dia adalah mendapat sepenuh-penuh pertolongan menurut hukum syarak. Huraiannya disebut yakni haram membunuh seseorang manusia kecuali dengan alasan yang benar yang ditetapkan oleh syarak. Iaitu contohnya kalau dia ni bunuh orang, dalam hukum kisah orang ni sabik salah bunuh orang, maka di segi hukumnya dia kena dibunuh balas, kecuali kalau keluarga si mati itu memaafkan dia. Kalau keluarga si mati memaafkan dia, dia kena bayar dia iaitu pampasan ataupun ganti rugi. Tapi dari segi hukum asalnya boleh. Jadi mana di Aceh zaman dulu, keluarga si mati ni tak payah bawa kes ke mahkamah. Dia ada bukti bahawa orang ni bunuh anak-beranak dia ataupun adik-beradik dia, keluarga dia boleh gigat bunuh dengan gitu ya. Balas retek. Tak perlu cara dia mahkamah. Ni satu ketika dulu di Aceh. Tapi dalam mazhab kita ni, dia kena kerajaan yang boleh buat tu. Jangan pandai-pandai sendiri-sendiri. Kita ambil tindakan, pergi berkah kawan tu, pakak bunuh. Kerana dia bunuh anak-beranak kita, adik kita alih. Dalam mazhab kita ni, dia kena kerajaan. Kerajaan yang boleh melaksanakan hukumnya tu. Individu tak boleh. Individu tak boleh. Jadi orang ni boleh. Kalau orang tu bunuh orang, dia panggil dalam Islam qisas. Hukum qisas. Tujuan Islam ni membenarkan hukum yang bunuh balas ni ialah untuk menghalang perbuatan bunuh ni berterusan. Sebab kalau kita tak bunuh kawan ni, dia tidak bertaubat, dia tak nyesal. Apa lah ni? 20 tahun. Lah ni penjara seumur hidup ni 20 tahun ya. Orang putih pakar ni. Kalau kita panggil semua seumur hidup tu 20 tahun ya. Kecuali dia kata penjara sehingga mati. Penjara sehingga mati tu siapa dia meninggal dalam jail. Tapi kalau penjara seumur hidup biasa 20 tahun. Tak bayarlah berlaku satu ketika ni beberapa tahun lepas aku baca satu laporan berlaku di Amerika. Dia ni dia rogo seorang budak perempuan. Umur dalam berapa belah budak tu dan dia bunuh budak tu. Bila bunuh budak tu, cara dia kena ikat, cara dia mahkamah. Mak budak ni jadi saksi. Dah cukup syarat saksi ke apa, dia ni dijatuhkan hukumnya tak adil lah, penjara seumur hidup. Sebab orang putih ni tak ada hukumnya bunuh. Penjara seumur hidup. Dia budak ni masa tu umur dia berapa belah tahun baru, dalam 20 tahun ya. Hak lelaki ni, hak dia bunuh ni. Jadi kalau 20 tahun, dia umur 20 tahun, dia tubik tu umur 40. Cukup 40 tahun, 20 tahun dalam jail sebab penjara seumur hidup, dia tubik. Bila dia tubik, bebas dalam dia ni. Bila bebas, dia pergi cari mak budak tu, hak jadi saksi. Ugut nak bunuh pula kawan tu. Kalau ini benar dia tubik dah seorang. Saya baca laporan ni cerita lama, banyak berapa tahun lepas. Nak royak ni masalah dia. Sebab tu kita duk kata orang putih bagus kat mana? Sebab tu dalam Islam nak menyelesaikan masalah ni, orang pembunuh ni kena bunuh balas. Sebab nombor satu, kita mematikan sifat jahat dia tu. Kalau kita buat apa tadi, dia tu pergi penjara selepas 20 tahun, dia segar 40 tahun, dia suka gagah lagi. Dia akan bunuh orang lain pula. Dia akan rogo orang lain pula, bunuh orang lain pula. Mungkin dia tahu dah, masuk jail pun 20 tahun tak ada apa satu. Makan tanggung, minum tanggung, duduk dalam jail tu free belaka, tak payah mikir apa.
Nak makan, nak minum, free kalau tak ada masalah. Tidurnya negara, cuma tidak selesa supaya rumah. Tapi, makan minum bebas. Pas dia muda lagi. Maka sebab tu Islam ni meletakkan hukum qisas. Bunuh balas ni, kerana apa? Kerana dengan bunuh balas ni, kita mati lalu. Apa ni benih kejahatan tu. Mak. Tidak akan berlaku peristiwa sekolah ni, serial killer. Pembunuh bersiri ni. Bunuh siapa 17 orang. Bunuh siapa 20 orang. Kita baca semua laporan dalam akhbar di barat. Rogo orang puas siapa sebelah orang kena rogo, sebelah orang kena bunuh. Dia panggil serial killer, pembunuh bersiri. Sebab tu dalam Islam cara paling mudah ialah bunuh balas. Bila bunuh balas selesai masalah. Orang jahat ni mati hilang tutup buk, patut orang lain pun mikir 2-3 kali. Orang lain hang nak buat kenak tu, tak sebab aku mati ni. Tebih aku bunuh orang tak tu kali dengan tak mikir banyak, mati pakai aku. Supalah hukum kerak tangan orang curi pula gitulah. Jadi kita kena faham agama ni daripada sudut yang positif. Apa tujuan Tuhan buat tu? Ni kita duk nampak zalim-zalim duk percaya kat orang putih. Sebab tu orang putih tak boleh selesai. Masalah jenayah tempat dia tak boleh selesai. Tak boleh kurang apa lagi nak selesai. Tapi negara amal hukum Islam yang kita panggil hukum hudud. Tengok Saudi. Saudi bukan kata tak ada orang jahat. Ada. Orang rogo, orang bunuh. Tapi berapa orang tahu? Berapa kes? Kita baca. Pasal apa? Orang takut. Kalau orang nak buat juga pun orang buat secara senyap menang. Senyap menang. Nak curi pun, itu nak bunuh pun bunuh. Jangan menang berlaku. Jadi itulah antara tujuannya. Kalau tak boleh hapus pun, kita mengurangkan peratus kejahatan. Nak tak ada 100% atas dunia ni, tak pernah sabar. Sebab zaman Nabi pun ada orang bunuh orang. Zaman Nabi pun ada orang berzina. Zaman Nabi pun ada orang minum arak. Tapi pesan tu. Hak situ kena tengok kebaikan hukum Islam ni. Dia menjadi orang putih kata deterrent. Deterrent ni kata apa? Pencegah. Tujuan hukum ni mencegah. Supalah kita dengan anak kita. Imam Ghazali sebut dalam kitab tu, dia kata kalau mu ada anak, beli hotel tok atas pintu. Dia kata kalau mu ada anak, beli hotel tok atas pintu. Biar anak mu tengok hotel tu. Bukan sebab pihak anak, tapi nak suruh anak ni gerung. Ayah aku tak tebing tak semaya, tebing tak dengar kata, tebing tak pergi ngaji. Ya. Tu tujuan Imam Ghazali kata. Jadi hotel tu deterrent. Pencegah. Menghalang budak ni daripada buat benda tak boleh. Bukan suruh pihak budak. Tapi Imam Ghazali kata letak atas pintu biar anak ni boleh tengok tiap-tiap hari. Jadi dia gerung. Sekali dia akan mikir 2-3 kali. Nak buat benda tak boleh, nak langgar apa ni larangi ayah dia gerung sebab takut hotel tu naik atas punggung. Jadi hukum dalam Islam ni pun antaranya kata ulama ialah mencegah. Sebab tu syarat nak jatuh hukum hudud ni ketat. Bukan asal curi tu kerak tangis lah tu. Curi lipat Jepun di masjid. Kerak tangis tak padan dengan baris. Lipat Jepun pula warna orange. Biarnya ambil gay lah. Tak okey kerana curi lipat Jepun warna orange nak kerak tangis. Contohnya lagu tu. Jadi Islam ni ada peraturan dia. Orang zina apa lagu tu kok bukan asal bunyi zina. Kita rejah lalu. Tengok dulu kes. Sebab tu dalam Islam ni teliti. Kalau kamu nak urah tu 2-3 jam, kita baca dalam kitab tu Allah. Syaratnya hampir Imam Abdul Alam Maududi kata, hukum rejah, hukum zina, hukum curi dalam Islam ni seolah-olah macam mustahil nak laksana. Sebab tu Abdul Alam Maududi kata hukum lebih bersifat ramziyah, simbol ya. Sebab nak bukti tu payah. Sebab orang berzina ni kena 4 orang tengok pada satu masa, tempat yang sama, dah tengok masuk supaya kerih masuk dalam sarung. Supaya timbul masuk dalam telaga. Tak nak tengok lagu kan? Kecuali kalau dia berzina tengah-tengah jalan. Kalau tu lebih pada 4 orang boleh tengok. Tapi biasa orang tak berzina tengah jalan atas wakah, dak nusuk tu, dalam rok pisang. Belakang kampung. Jadi kalau seorang tengok, tak boleh hukum hudud. Tak boleh hukum hudud. Dia tengok semua apa tengok ustaz. Tapi seorang dia. Di segi hukum, kita tak boleh hukum hudud. Kita hukum cara takzir. Tak nak cari 4 orang, panggil balik tu imam gigi, tak ada. Dia tak duduk tunggu tu imam mari dah. Kadang-kadang bunyi perih tu lari dah. Nak royak payuhnya. Sebab apa? Sebab ni nyawa orang ni. Rejal-rejal ni nyawa orang. Sebab 100 hotel tu pun nyawa orang. Sebab tu dalam sejarah Islam ni tak ada kes zina ni sabit dengan saksi. Hak berlaku zaman Nabi ni semuanya kes-kes tu orang tu mengaku. Hak saksi ni tak ada.
Tak ada saksi. Kau masyhurnya ke Maiz. Nama dia Maiz. Maiz ni dia pergi ngaku. Dia gayak ke Nabi, ya Rasulullah, hukumlah hamba. Nabi dak dalam masjid cokoh, dia mai ngadak Nabi. Hukumlah hamba. Apa Nabi tanya? Nak suruh hukum. Hamba berzina ni. Nabi kejut dengan Nabi palinglah ke lain. Tak saya dengar. Dia mau pusing mai ngadak Nabi. Hamba berzina ya Rasulullah. Dia Nabi pusinglah ke lain. Tak saya dengar. Sampai 3 kali dia gayak. Nabi pun lenggok, tengok kau sahabat-sahabat. Mu kenal ke tak? Dia ni siapa dia? Kenal ya Rasulullah. Orang kenal belaka. Dia gila ke tak? Memang kata tak gila, baru ni molek-molek. Tak gila dia ni warah ke apa semua. Lalu Nabi kata, betul kamu berzina kau takut gengeng-gengeng senyum kau peluk kau apa. Nabi kata, tak dia kata. Berzina sungguh. Serupa timba masuk dalam telaga. Nabi kata, serupa dia kata. Timba masuk dalam telaga. Bila Nabi puas hati lagu tu, barulah Nabi kata ambil dia. Apa ni? Pekong dengan batu, rejam, diukur rejam. Tapi Nabi tak tanya mu berzina dengan siapa. Artis mana, seniwati mana, kos orang mana, dia tak tanya. Nabi cukup dengan dia tak cari dah pasangan itu. Itu nak ayat comelnya Islam. Cukup dengan situ, ada tak ambil ni pergi. Kok seorang lagi pula mari mengandung perempuan Ghamidiyah. Dia tak ada nama, dia panggil Ghamidiyah daripada Bani Ghamid. Perempuan mari mengandung. Ya Rasulullah, hamba zina ni. Hukumlah, dia nyesal. Nabi tengok, ni dia kata bukti ni, mengandung. Nabi cek memang tak ada tu lelaki sungguh. Nabi kata balik dulu lah. Balik dulu biar beranak. Tunggu beranak. Balik. Lepas dia beranak, buat mari anak merah-merah. Oi, nak ayak kalau kita mau lari lik sial tu. Nak lari lik sial, lari kat Indonesia tu. Mungkin dia tahu kerja. Mari bawa anak merah-merah lagi. Dia kata hamba beranak tu, ni anak dia tu. Ambil anak ni, hukurlah hamba. Hamba nyesal dia tu. Nabi kata balik pergi. Balik pergi anakmu ni hatta Fatimah. Dalam hadis tu Nabi kata hatta Fatimah, sehingga dia boleh makan yang keras. Budak ni boleh makan kalau kita nasi lecek. Boleh makan nasi lecek, boleh makan pisang. Pergi siapa-siapa tahu tu. Dia balik pergi. Balik pergi anak ni buat mari pula. Allah. Baca hak ni pun kita orang ramai dulu ni. Buat mari budak dia tunjuk tengok. Dia suap makannya. Anak aku boleh makan. Kalau kita tak suap pisang lecek. Tengok dia kata budak boleh makan. Nabi tengok pun hati. Dah dia ngaku ke apa semua, saksi pun royak. Apa ni orang-orang pun kenal dia ni ke apa semua ni. Kenal dia ni siapa dia. Tahu dia ni bukan pelawak bukan apa. Nabi kata ambil anak dia. Ambil anak dia ni, pergi kat orang lain pergi. Dia mau ambil anak. Ambil pergi ikat dia, pakai baju molek, kemah-kemah, tanis kat pinggir, pekong dengan batu. Serupa dalam kes Maiz tadi. Duduk tengah pekong tu darah ngecik. Ngecik darah ni kena seorang sahabat. Khalid ke siapa orang mau menyopoh ke batu. Muka darah kan mengecik darah pula darah orang berzina. Nabi kata jangan kata begitu. Dia ni cuci dah. Tuhan bersihkan dia ni supaya dia tak buat dosa tu. Pasal dia main ngaku, dia dijatuhkan hukum ni. Jadi kes-kes dia berlaku ni zaman Nabi ni tak ada lagi saksi. Sebab bahagian tu payah. Bahagian tu payah. Orang berzina pun dia tak buat depan orang. Tu nak royak payahnya. Jadi orang duk mikir kalau asas tu pekong dengan batu, gejar dengan batu. Dia tak tahu kaedah. Pasal apa? Sebabnya Nabi pertamanya nak peringatan. Kalau berzina ni hukumnya dia berat. Nak suruh takut. Jadi kalau ada orang siapa orang boleh tengok 4 orang daripada awal sampai sudah, ni bukan orang dah menatai dah ni. Menatai dah ni. Kalau boleh buat kerja tu siapa orang tengok. Orang tengok dengan mata kasar sampai sudah tu bukan orang dah tu. Kalau tuan menatai dah tu. Jadi padai kalau pekong dengan batu pun. Padai kalau kita rejai dengan batu sebab bukan orang. Manusia bukanlah gitu. Manusia ni dia ada perasaan malu. Jahat pun dia reti malu. Tu orang. Kalau tak reti malu ni bukan orang. Tu menatai. Menatai mana reti malu sebab tamu sebut tadi ayat itik apa ni demu kubah depan orang begitu. Tak cara apa. Jadi situ nak suruh kita faham. Jadi 4 orang ni kena tengok seretak pada masa yang sama di tempat yang sama. Lepas tu pula 4 orang ni hak juru. Tambah lagi seorang dipanggil saksi yang adil. Adil ni maksudnya tak rajin kecek pelawak. Tidak pasti semaya molek.
Tidak kata jenis tok semaya be ataupun jenis pelawuk semacam. Orang ni petai lagi Islam tolak. Tak boleh jadi saksi dia dalam bab ni. Jadi nak cari 4 orang hak lagu ni, hak juru. 4 orang seretok nak cari mana coba ya? Hampir mustahil. Hampir mustahil. Nak royak payahnya nak jatuh hukum. Pak kalau kita tengok ni nak royak sikit lagi ya, ambil masa sikit. Contohnya kalau tengok, pak hak jatuh duk nerak atas perut tino, lajar bagi dua-dua. Tak boleh kata zina lagi kata ulama. Ulama kata tak boleh tuduh berzina lagi. Siapa mereka tu? Apa sebab ulama kata? Ada 2 sebab. Pertama boleh jadi dia duduklah sampai pagi pun, tapi alat dia tak hidup. Alat dia tak hidup. Kau tu nerak pas pagi tak jadi apa? Moga dia alat dia tak hidup. Ataupun boleh jadi ulama kata alat dia tak ada. Dia putus accident. Dia driver lori, accident terbalik putus. Orang tak tahu bini dia tahu. Ada orang ayat kat orang putus barang? Tak ada. Kalau tak hidup, tak ayat kat orang, so kau putus. Jadi kalau dia duduk gitu pun, kata ulama, boleh kata dia berzina. Sebab perbuatan zina tidak berlaku. Tidak berlaku. Nak ayat telitinya ulama ni sebut. Kita dengar bunyi suara lik tabir. Sosih. Bunyi pun dia tak boleh kata zina. Sebab kita tak nampak. Boleh jadi leluh. Dia nyakit leluh. Ataupun gogel-gogel bunyi ke apa. Kalau terkejut kelipah kau tikus kau apa. Kita tak tahu. Nak ayat Islam ni halus cermat. Kalau kita faham bagai-bagai lagu ni tak bakit kita lawan hukum gapo ni. Hak lah ni masalah ni, hak kecek, hak lawan, hak jahil. Hak tak reti gapo, tak tahu dia ingat mata itu pakai kerak, kata itu pakai kerak. Silap sikit pakai kerja tak tahu gapo, pasal dia tak mengaji. Hak ni bahaya. Batang mau kata sok mau kita ni duk balas duk gegeng, hang bodoh. Ngah cerdik mudah kira. Dia tak tahu kau satu dia gobong. Orang lagu tu kat dato ilah curi selipar apa curi sadim ke ada. Bo curi barang-barang itu cukup kita mungkin denda. Atau kalau dia curi kerana lapar. Dalam sirah sebut zaman Sayyidina Umar, dia curi. Sabit kesalahan. Musim itu musim kemarau. Musim kemarau panjang. Musim kemarau panjang jadi curi kena igat. Bawa depan Sayyidina Umar. Dia ngaku saya curi. Ngaku sungguh. Moga barang ada tangan dia. Orang igat dia pun dalam gudang. Dia tanya lari dah. Tapi dia kata hamba curi ni kerana lapar. Gua tahun tu tahun kemarau, masa lalu ni kan ekonomi meleset lepas pandemik Covid. Ambo lapar dia kata. Anak ambo sakit. Nak makan tak boleh, hamba sendiri tak ada kerja. Jumpa tok wakil tak bercara dah. Pergi jumpa orang tu tak tolong dah. Jadi ambo tak tahu nak buat mana tu. Nak butang dengan boh tak siwi. Akhir tak ada pilihan dia kata. Anak sakit di rumah, keluarga lapar, ambo sendiri pun lapar, nak buat mana? Dia tak ada pilihan dia curi. Bila dia curi, Sayyidina Umar tak kerak tangan dia. Umar tak kerak. Cuma Sayyidina Umar hukum cara lain. Mungkin kalau hari ni kita masuk jail ataupun denda pun tak boleh, tak ada pitih. Tak ada pitih nak bayar pun ada denda. Jadi Sayyidina Umar tak kerak tangan dia. Sedangkan di segi hukum sepatut kerak. Pasal sabit. Tapi kenapa? Ada dia panggil syubhah. Dalam kaedah agama dia panggil syubhah. Syubhah ni ada keraguan kes. Kalau bahasa ilmu ni dia panggil benefit of the doubt. Kalau kita ngaji undang-undang. Dalam undang-undang ni dia ada kaedah benefit of the doubt. Keraguan tu. Iaitu dia curi ni bukan kerana jahat. Dia curi ni bukan kerana ada kepentingan lain, tapi kerana lapar. Lapar tu memaksa dia untuk dia mencuri. Lalu Sayyidina Umar tidak kerak tangan dia. Satu kes yang lain, dia ni kerja dengan orang. Ada token. Curi juga. Token igat. Duk tengah curi dalam gudang. Pergi. Soal siasat, dia kata memang curi sungguh. Apa dia kata? Lapar. Berapa lapar? Mu makan gaji kan? Dia kata token bayar gaji tak cukup. Bayar gaji tak cukup. Dia bayar gaji, tapi pertama tak cukup. Yang kedua lewat. Gak lo ni muka barang mahal. Gua tu naik, gua ni naik. Wahnya ya luruh. Wahnya ya turun. Lain naik belakang. Jadi dia kata saya susah. Saya nak panggil token dia. Kau igat dia. Betul kau tak cerita? Dia kata betul. Berapa bayar gaji murah? Start pada hari ni Umar kata bayar gaji biar cukup dengan keperluan hidup dia. Pola ni mungkin kaji letak gaji minimal ni. Bayar gaji biar cukup. Kalau mu bayar gaji tak cukup, kalau dia ni curi, aku kerak tanganmu. Saya nak kata aku kerak tanganmu, tu kerak tangan token bukan kerak orang curi. Itu nak ayat comelnya Islam ni. Jadi kalau kita ngaji, kita baca kitab, kita nampak hukumnya Tuhan, peratur Tuhan ni memang comel. Cuma masalah ni kebanyakan kita tak ngaji. Kita reti komel je. Sebab
Dalam Facebook dalam apa? Komen tak tahu apa barang. Komen, aku komen. Tak tahu butir mana. Hak tu jadi bonok habis kelak kabut. Beratus komen, beribu komen, tak tahu berapa satu. Pasal tulis komen atas jahil. Tidak komen atas ilmu, tidak komen atas maklumat. Jadi sini penting. Jadi balik pada cerita kita ni. Jadi hak ni hukumnya bunuh ni boleh boleh bunuh orang dalam kisah tadi. Dia bunuh orang. Yang kedua, dia ni murtad. Dia ni murtad. Dalam hadis sebut la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda salasin. Tidak halal darah seorang Islam itu kecuali dengan salah satu daripada 3 sebab. Salah satu daripada sebab. Yang apa? As-sayyibuz zani. Orang yang pernah berkahwin, sama ada dia lelaki perempuan yang berzina. As-sayyibuz zani. Dia ni pernah berkahwin, sama ada dia masih berkahwin ataupun dia pernah berkahwin. Jadi berzina juga. Maka dia ni boleh dihukum rejam, hukum mati. Yang kedua ialah an-nafsu bin nafsi. Hukum kisah tadi, bunuh orang, bunuh bala. Yang ketiga ialah at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang murtad. At-tariku lidinihi, orang tubik pada agama. Ini hadis ni ada dalam hadis 40. Kalau kita baca hadis 40 yang disusun oleh Imam Nawawi itu, ada salah satu hadis itu disebut tentang ni. 3 kes ni boleh. Dalam keadaan biasa tak boleh bunuh orang. Nyawa orang ni berdasarkan ayat ni, wala taqtulun nafsi nafsallati haramallahu illa bil haq. Bil haq tu ialah tadilah 3 perkara tadi. Dia ni berzina, ataupun dia ni bunuh orang, ataupun yang ketiga dia ni murtad. Orang murtad ni boleh jatuhkan hukumnya bunuh. Kata Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, orang murtad ni yustatabu salasata ayyam. Disuruh bertaubat dalam masa 3 hari. Diberi nasihat kepada dia, tegurai pada dia, beri peluang dia 3 hari. Kalau dia tak taubat dalam masa 3 hari, pancung. Bunuh lalu. Itu mazhab Syafi'i. Ada mazhab yang kata, kalau dia ni murtad, tapi sore-sore dia, kita tak boleh bunuh dia. Pasal dia tidak menjadi ancaman kepada negara. Hak Nabi suruh bunuh ni kalau dia ni murtad secara ramai-ramai. Ramai-ramai beripun sebab ini menjadi ancaman kepada negara. Orang murtad secara besar-besaran, secara terbuka. Sebab ideologi negara Islam ni akidah. Islam ni, negara Islam ni negara yang berakidah. Negara ada agama. Jadi kalau ramai orang murtad, dia sudah derhaka kepada agama. Dia sudah berlaku treason. Dalam bahasa orang putih lagi panggil treason, derhaka. Kalau pun kita ni derhaka kepada agung. Derhaka pada negara, macam kisah Al-Ma'unah mula di Sauk tu. Dituduh di mahkamah atas alasan treason, derhaka kepada jadi ketua agung sebab mengisytiharkan perang kepada kerajaan. Jadi tu ada pandangan. Tapi kita ambil mazhab Syafi'i kita, hukum mati iaitu yustatabu salasata ayyam. Diberi peluang bertaubat dalam masa 3 hari. Kalau tak taubat, bunuh. Dihukum bunuh. Di dalam kes tu. Sebab apa orang yang mati kena bunuh ni, kalau kita bunuh dia dengan tak ada sebab, dalam ayat ni ayat, wa man qutila mazluman. Siapa yang mati dibunuh secara zalim, faqad ja'alna li waliyihi sultana. Tuhan beri kuasa kepada waris-waris dia menuntut bela. Waris dia boleh tuntut bela kalau keluarga dia dibunuh. Dalam kisah tadi macam Amos sebut. Tapi Tuhan kata juga fala yusrif fil qatli. Janganlah bila kita bunuh balas tu bunuh melebihi apa yang dia buat kepada keluarga kita. Contohnya kalau dia bunuh, dia bedil. Bedil sekali mati. Maka kita nak balas tu bedil sekali cukuplah. Jangan ambil mesygang pula siapa hacur tubuh bedil. Jadi dia mesygang dia tubik tu boleh patah habis segala tulang ni. Jadi kita nak balas tu balas biar sepadan. Kalau dia bunuh dengan satu tembok ke, balas dengan satu tembok ke. Kalau dia bunuh tu dengan satu pancung, bunuh dengan pancung juga. Kalau tetok juga. Kalau tikai juga. Itu kita ambil bahasa mudah. Sebab tu dia kata fala yusrif fil qatli. Jangan kita ambil peluang kita seksa pula dia. Bunuh adik-adik aku nak unyaknya lu kamu. Kerak kaki dulu sekerak. Pas kerak tangan. Kawai tu bertepik gegek dah, darah barulah pak kita bunuh. Itu sudah melebihi daripada yang sepatutnya. Sebab kisah ni dia mesti tepat. Al-ainu bil aini wal uzunu bil uzuni wal anfu bil anfi. Mata dengan mata, telinga dengan telinga, hidung dengan hidung. Kalau dia kerak telinga setara tu, kita pun kerak setara tu lah. Jangan kita kerak lebih. Kalau dia kerak hidung, situ sikit, kerak hidung situ sikit. Kisah. Jangan kerak habis. Tu nak ayat cara agama ajar. Tak payah tu nak buat kan. Kena ukur betul benar lah. Nak kerak biar serupa dengan dia kerak tu, tu nak kena itu benar lah.
nak precise, nak suruh tepat tu bukan seni. Tapi nak ayat itulah kaedah diberi agama, larangnya yasrunya ialah wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq, tak boleh bunuh orang kecuali dengan kaedah yang dibenarkan oleh agama. Kita berhenti setakat dulu. Ayat 34 ni larangnya memakai harta anak yatim. Kita sambung semula insya-Allah dalam kuliah yang akan datang. Mudah-mudahan boleh memberi manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilma. Rabbana hab lana hukma walhiqna bis solihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Taqabbal ya karim.